bukan surau. Jadi kesabati untuk penceramah sabun terbeh sikit. Boleh tak? Semua sedap. Gelak-gelak dalam hati ceramah. Ada yang suruh kita jual apa-apa. Tak payah Ustaz, ini hasil jualan pisang goreng ni Ustaz. Daripada nak darah pelak, senang-senang je nak bagi ke orang surau. Ustaz, yelah, dah tak bayar zakat. Kalau simpan dalam kotak, kalau pun Islam cukup setahun, kena bayar zakat. Berapa padannya? 1/40 atau 2,5%. Jadi kalau tak tahu cukup, ya pakai semua ini badan ataupun dermakan sebahagian daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Oh, masalah betul tak kalau tak pakai kan banyak mau kan 1,5 juta betul kan? Apa kuat ni kaya? Betul. Kalau seorang angkat 10,000 5,000 kalau kali 100, kalau muslimat yang ada bagi dia 100 bayar 1,5 juta tu. Lui kaya. Kita yang mati, setengah mati, membanting tulang saya sikit, mereka yang kaya. Betul. Itu baru perempuan perak, belum perempuan negeri 9. Kalau perempuan negeri 9 lagi kaya kan. Tanah semua dia punya. Lagi kaya. Orang lelaki, ya, cuci kaki, macam dalam lagu Gadis Lembu. Kan? Orang lelaki tak apa, orang lelaki ni kalau capak hutan pun boleh hidup. Sebab tu tak payah diberi tanah, diberi renta. Capak hutan tu tahu dia nak buat apa hutan tu. Itu perumpamaan orang tua dulu. Sekarang dia cuba nak capak anak kita hutan tu. Menjerit dia. Pasal apa? Tak ada apa ni, combination pun tak ada. Nak WhatsApp tak boleh, nak Facebook tak boleh, nak Twitter tak boleh, nak SMS tak boleh. Menjerit dia apa? Tu anak bujang kita sekarang. Anak bujang dulu ya, capak hutan tu. Sebab itu dalam hadap batin, awak lelaki tidak diberi milikkan harta. Kan? Bukan tak diberi milik harta, milik harta tu ada, tapi tak diberi hak untuk menguruskan harta. Yang menguruskan harta orang perempuan. Orang perempuan ni, cuba bayangkan kalau dia tu merempat, betul tak ada rumah, tak ada apa, tak ada merempat. Apa yang akan jadi pada perempuan? Dia akan lama-lama dia akan menjual kehormatan dia. Itu konsep dia. Tapi dalam Islam, konsep yang sebenar ialah lelaki melindungi perempuan. Maka lelaki diberi memilikan harta. Lebih kerana lelaki ini dia akan melindungi perempuan yang di bawah jagaan dia, sama ada anak dia ataupun isteri dia. Itu konsep dalam Islam. Kalau ikutkan dia dalam kehidupan, mana lebih tinggi, Islam ke undang-undang Islam ke undang-undang manusia? Sudah tentulah undang-undang manusia, undang-undang Islam. Tapi undang-undang manusia itu boleh diubah selari dengan kehendak Islam. Tidak masalah. Itu kami sedang usahakan tadi. Tapi itu sahaja. Itu yang kami sedang usahakan. Tapi prosesnya bukan hari ini kita ubah, kita bercadang besok boleh tukar. Dia memakan masa. Dia memakan. Jadi akak-akak jangan takut bermenantukan perempuan ni sekalian. Jangan usah. Dengarlah lagu Gadis Lembu. Lembu tu tempat aku dulu. Itu cerita. Habis cerita tu, ada cerita lain pula. Baik, ini dia tadi. Jadi bila dah tak boleh masuk, kepala tak boleh kanan, tak boleh kiri, tak boleh kaki, tak boleh, fayuqal lahu, maka dikatakan kepada si mati ni, ijlis. Duduklah, payah duduk payah nak masuk semua tak boleh, duduklah. Payah jadi su. Kemudian duduklah si mati ini nak menunggu soalan bukan lagi. Fat muthilat lahu syamsu wa qaddadatil lil ghurub. Jadi bila dah berjalan berdiri duduk si mati ini, maka nampaklah dia segala-gala pemandangan dia sampailah ke matahari dan sampailah ke matahari terbit dan matahari yang mana luas pemandangan dia. Ya, itu adalah tafsiran dia. Kemudian fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada si mati tadi, ara'aitaka hadzal rajul alladhi kana qablakum. Ya, apa pandangan kamu tentang lelaki ini yang datang sebelum kamu? Madza taqulu fi wa ma tashhadu alaih.
Apakah kamu nak katakan padanya, dan apakah yang mempersaksikan ke atasnya. Jadi rupanya si mati diperlihatkan kepada dia rupa Nabi SAW. Sedangkan di dunia dulu tak pernah sekali tengok kan. Tapi bila dalam alam kubur kita boleh melihat gambaran Nabi SAW. Dan ketika itu juga kita akan jawab. Tapi bukan kita jawab, tuan. Amalan-amalan ni yang akan jawab. Semayang kita, pasal dalam semayang kita ada selawat ke atas, kan? Puasa kita, pada puasa kita mengikut syariat Nabi SAW. Zakat kita, pada zakat kita mengikut syariat Nabi SAW. Ajaran Nabi SAW. Perkara-perkara kebaikan kita buat perkara-perkara kebaikan ini yang kita disebutkan tadi ini kerana apa? Kerana menuruti ajaran Allah dan Nabi SAW. Jadi betul. Jadi ditanya, malaikat bukan ditanya kepada kita. Isi bulan yang kamu tengok ni apa kamu kenal tak siapa dia? Apa yang kamu nak saksikan kepada dia? Atas dia? Maka fayaqul, maka si mati ini akan menjawab, dan kata Muhammadun, si laki inilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyhadu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dah saksi bahawa dia ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, wa annahu jaa bil haqqi min indillah, sesungguhnya dia membawa kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada tak dalam talqin disebut oleh dipesan oleh Tuan Imam? Ada. Maka apabila datang bukan Nabi bertanya kepada siapakah Nabi Muhammad SAW, maka katakanlah bahawa dia itu adalah utusan Allah kepadaku yang membawa perkara yang benar dari Allah SWT. Ada tak dalam talqin? Jadi salah tak apa yang disebut dalam talqin itu? Tak salah. Tak salah. Apakah talqin itu perkara bid'ah yang boleh membawa kesesatan dan akhirnya kesesatan itu mau kita ke neraka? Wal-ayazu. Kita kena keliru tu, sebab kadang-kadang kita dalam masyarakat kita jumpa orang macam tu, habis semua yang tak betul aja. Kita buat bilik pasbayar, tak betul. Kita buat kuliah arwah, tak betul. Kita baca doa selamat di saat ini ada permintaan dan baca doa selamat ni pun tak betul. Semua tak betul lah. Semua tak betul lah. Sampai kirim salam ke Nabi tak betul lah. Penting. Masalah jadi tu dalam sahabat ni jadi masalah. Berapa ramai orang yang akan baca. Kalau orang yang jadi mengaji macam kita tak apa. Jadi yang di luar yang tak mengaji tu, problem. Selama ni pun tahu boleh pergi salam kat Nabi. Rupanya pergi salam kat Nabi ni haram. Kau tak payah Nabi salam kat Nabi. Astagfirullah. Tak pula ustaz kampung. Bukan dia sebut kampung dia. Tak pula dia kata haram pergi salam pada girlfriend boyfriend, tak sebut pula benda tu. Astagfirullah. Ni yang jadi pening pula. Jadi tuan-tuan jangan percaya kepada ustaz kampung. Tadi 6 kali. Jangan percaya orang. Kalau baca, tanya kepada ustaz-ustaz kita. Jangan tu telan je. Tanya ustaz ni betul, ni ustaz ni betul, ustaz. Jadi kita akan cerita. Oh ini, begini. Kita jangan tu telan pasal dia sekarang ni macam-macam. Kan? Macam-macam aliran ni, Syiahnya, Wahabinya, Islam liberalnya, penting kepala kita. Bercampuan tu. Ya. Lama-lama esok habis semua benda-benda kebaikan kita, tinggalkan apa yang tinggal lagi? Kan? Wallahu a'lam. Baik, kemudian fayuqal lahu, maka dikatakan pada si mati ini, ala dzalika hayyita, atas benda itu kamu hidup. Wa ala dzalika mutta, dan atas benda itu kamu mati. Wa ala dzalika tub'atsu insyaallah, dan atas benda itu kamu dibangkitkan nanti dengan izin Allah SWT. Apa makna ni? Maknanya luluslah soalan, luluslah ujian, luluslah exam. Habis itu ya. Itu yang mudah. Kalau tak dapat ni kena tanya lah soalan yang berikutnya, baru buka. Baru buka. Siapa Tuhan kau? Jadi masa belajar di sekolah dulu, ada dah ustaz mengajar Arab, bahasa Arab ni dia kata,
cerita lah. Dulu ada satu orang alim bahasa Arab ni namanya Sibawayh. Memang alim bahasa Arab, memang dia pakar bahasa Arab. Tapi dia bukan orang Arab, dia orang Parsi. Sibawayh namanya. Jadi masa dia mati, dikatakan dia cerita lah, tak, memang tak betul. Itu saja nak cerita, nak ceritakan alim dalam bahasa Arab tu sampai tahap macam tu. Tapi tak betul lah cerita dalam bahasa Arab macam betul. Jadi mereka buat cerita, kata Sibawayh bila dia masuk, bila dia dah jadi arwah masuk dalam, bila mereka buka tanya dia, malah buka. Jadi Sibawayh tanya balik kepada malaikat bukan nakir, ma'irahmah, apakah kedudukan ma dalam ma buka, kedudukan dia tu istifham, kata